Hai, Assalamualaikum semua. Kami daripada DSK 1A. Saya Risma Watian Cahaya. Saya Irna Zuleka. Saya Lamina. Saya Adriana. Saya Nur Natasha. Kami akan membentangkan tentang keunikan adat Islam yang terdapat di Malaysia. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Malaysia mempunyai 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Tetapi ada juga yang tinggal di Malaysia seperti orang asli dan juga pelbagai kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Adat ini merangkumi seluruh aspek bermula daripada kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Pertama daripada aspek kelahiran iaitu sewaktu mengandung, orang Melayu akan mengadakan upacara melenggang perut. Upacara ini dilakukan kepada wanita mengandung yang mengandung anak sulung ketika kandungannya berusia 7 hingga 8 bulan. Semasa bersalin, bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah telinga manakala perempuan akan diikomatkan. Sebagai tambahan, adat bersunat akan dilakukan kepada bayi perempuan selepas beberapa hari dilahirkan. Bagi kanak-kanak lelaki akan dijalankan ketika berumur 8 hingga 12 tahun. Yang kedua daripada aspek perkahwinan iaitu meminang, merisik, bertunang dan juga akad nikah. Merisik adalah untuk memastikan dan menyelidik latar belakang gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki, terutama adab sopan, tingkah laku dan yang lebih penting adalah pengetahuan agamanya. Yang pula adalah untuk berunding untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang. Selepas perbicaraan diadakan, majlis pertunangan akan dilangsungkan. Hantaran yang terdiri ialah tepat sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama. Akad nikah pula akan dijalankan oleh Tok Imam berserta saksi yang terlibat. Terakhir adalah daripada aspek kematian. Semasa kematian, mayat akan dibaringkan dan diletakkan di ruang tengah. Mayat akan dibaringkan serta ditutup dengan sehelai kain daripada kepala hingga kaki. Orang yang menziarahi akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Serta mayat tersebut perlu dikebumikan dengan secepat yang mungkin. Mayat akan dimandikan dan dikafankan secara tertib dan cermat. Semasa dikafankan akan dipakaikan celak dan dibubur kapur barus. Seterusnya, mayat akan disembayangkan di rumah atau di masjid. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam keranda, seorang waris akan memberi ucapan ringkas dan memohon maaf bagi pihak mati jika ada kesilapan. Selepas kematian, kenduri arwah dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ianya diadakan pada hari pertama, 3, 7, 44 dan 100 hari untuk mendoakan kesejahteraan jenazah di alam barzah. Hai, adat resam masyarakat Cina. Yang pertama, kelahiran. Sewaktu mengandung, si ibu dilarang melakukan kerja yang berat untuk mengelakkan ketatatan kepada bayi. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak boleh memukul haiwan bagi menghindari bayi daripada terkena badi. Badi tu macam kesan buruk yang akan jadi kalau kita buat sesuatu benda yang buruk. Digalakkan bekerja supaya memudahkan proses bersalin. Dilarang memberi nama kepada bayi sebelum bayi lahir. Selepas bayi lahir, si ibu wajib berpantang selama 40 hari dan si ibu tidak dibenarkan mandi menggunakan air sejuk. Selepas bayi lahir, mereka akan mengadakan kenduri bagi meraihkan bayi selepas bayi berusia sebulan. Seterusnya, cukur rambut. Mereka menganggap rambut bayi yang baru lahir adalah rambut sementara. Seterusnya, memberi nama. Masyarakat Cina mempercayai bahawa mereka wajib mempunyai tiga perkataan dalam nama bayi, iaitu yang perkataan pertama nama keluarga, yang perkataan kedua nama generasi, yang ketiga nama panggilan untuk bayi. Seterusnya, adat resam untuk perkahwinan masyarakat Cina. Yang pertama merisik, kedua meminang, ketiga bertunang. Bertunang dilakukan mengikut kalender Cina yang sesuai dengan bintang kelahiran pasangan. Yang keempat, majlis. Majlis mereka dia akan diraihkan selepas setahun mereka bertunang. Jamuan makan merupakan kemuncak pada malam perkahwinan mereka. Bukti perkahwinan pasangan ialah mereka akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan di hadapan saksi. Nama surat perkahwinan tu Kiat Fon Ching Su. Seterusnya, adat resam kematian masyarakat Cina.
Apabila si mati sudah mati, mereka hendaklah dibersihkan dan dimandikan untuk memberi penghormatan terakhir. Selain itu, mereka menyapu minyak wangi dan soleh untuk mengharumkan si mati. Yang ketiga, diusung ke taliang lahat. Ketika itu, ahli keluarga mereka wajib memakai baju berwarna hitam sebagai tanda berkabung. Semasa pengebumian, si mati akan dimasukkan di dalam liang lahat dan sebahagian masyarakat Cina tradisional akan memasukkan pelbagai harta milik si mati ke dalam liang lahat. Selepas dikebumikan, ahli keluarga akan menjalani tempoh berkabung. Sepanjang tempoh berkabung, mereka diwajibkan memakai baju berwarna hitam. Sekian, terima kasih. Seterusnya, adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti masyarakat lain juga, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum dan ia memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Perkahwinan dalam masyarakat kaum India. Tirumanam bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India yang mana perkahwinan ini dijalankan berdasarkan aspek suku kaum, iaitu Vaitikat Tirumanam, Tamil Tirumanam, Dia Tirumanam. Biasanya pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minum air susu bercampur pisang di dalam sebiji gelas. Upacara ini diadakan bagi menandakan pasangan ini secara rasmi telah menjadi suami isteri. Ialah kebudayaan kematian bagi masyarakat India. Mereka mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India juga menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad, di mana jasad akan hancur tetapi kembali ke alam barzah. Dalam masyarakat India, mayat akan dibakar atau dikebumikan. Untuk melaksanakan upacara ini, pelbagai adat ditentukan. Contohnya, upacara menanggalkan tali, upacara vaikarasi dan kolik cati. Penerangan bagi upacara menanggalkan tali ialah tali vengutel merupakan upacara menanggalkan tali semasa berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Tali iaitu rantai suci perkahwinan hanya boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Seterusnya, upacara vaikarasi ialah setelah dimandi dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda. Pada masa yang sama, ucapan Tena Adudaya Shenani Potri disebut beberapa kali sebagai menandakan upacara tersebut telah direstui oleh Tuhan. Ahli keluarga akan mengelilingi mayat mengikut lawan jam sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Kolik cati pula ialah bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Periuk tersebut diangkat dengan menggunakan pelepah kelapa yang dibelah 3 di bahagian hujung dan diikat pada periuk. Kolik cati dibawa oleh ahli keluarga si mati sama ada anak ataupun bapa. Anak sulung melakukan untuk bapa yang telah meninggal dunia dan anak bongsu untuk ibu yang meninggal dunia. Seseorang yang membawa kolik cati mengiringi mayat dikehendaki mencukur rambut. Ini menunjukkan bahawa mereka akan hidup lebih bahagia seperti rambut yang baru tumbuh. Perayaan bagi kaum India, mereka merayakan perayaan mereka seperti Deepavali, Thaipusam dan Pongal pada setiap tahun. Pada perayaan Deepavali, penganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas itu, penganut Hindu akan kunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan bunga. Pada perayaan Thaipusam merupakan perayaan penghapusan dosa-dosa yang telah dilakukan di atas muka bumi. Bagi Pongal pula diraikan secara beramai-ramai, iaitu dengan memasak menggunakan periuk yang kebanyakan diperbuat daripada tanah liat. Negara kita kaya dengan budaya dan adat resam yang berbeza. Seperti Melayu, Cina, India
Orang asli juga mempunyai budaya, bahasa, adat resam dan perayaan tersendiri. Orang asli adalah entiti masyarakat Malaysia yang tersebar pada seluruh negara di Semenanjung kecuali di Perlis dan di Pulau Pinang. Masyarakat ini boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan, iaitu Melayu asli, yang kedua Senoi dan yang ketiga Negrito. Okey, Senoi dan Negrito ni boleh diklasifikasikan kepada 6, manakala Melayu asli ini boleh dipecahkan kepada 7 suku kecil. Kebudayaan dan adat teresam mereka juga berbeza dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Orang asli mewarisi adat dan kepercayaan yang kaya dengan pantang larang. Mereka berpegang kepada kepercayaan animisme dan dinangi oleh semangat alam. Adat di dalam perkahwinan. Kedua-dua pengantin terpaksa mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh sesiapa sahaja yang ada, terutamanya yang diberikan oleh orang tua mengenai tanggungjawab seorang suami atau isteri. Nasihat ini kadang-kala memakan masa berjam-jam lamanya. Bagi masyarakat orang asli, perkahwinan di antara saudara sepupu adalah dilarang sama sekali. Selain itu, pengantin juga seharusnya berasal di kawasan lain dan ladang yang berlainan. Bercara perkahwinan mahmari bermula sebelum malam. Tok Batin akan memulakan upacara dengan mengasap pengantin lelaki sebagai tanda penghormatan. Kemudian, 2 batang lilin akan digerakkan secara bulatan kepada muka pengantin lelaki supaya moyang juga dapat menjadi saksi kepada majlis penting tersebut. Seterusnya, adat semasa kematian. Biasanya apabila diketahui ada kematian di sesebuah kampung, kerja-kerja seperti berladang, memburu, membina rumah akan diberhentikan serta-merta ketika ada kematian. Semua kanak-kanak akan dicontengkan telinga mereka dengan kapur yang telah dijampi. Ketika arang juga akan disapu di bulu kening, di dada dan juga di tapak kaki. Dengan cara demikian, segala hantu syaitan yang dipercayai telah membunuh si mati tidak akan mengacau kanak-kanak yang telah memakai pegandang. Okey, penggandang ni dia penting terutama di waktu malam. Dia macam melindungi diri kita tahu daripada hantu-hantu tu. Ni mengikut kepercayaan orang asli. Di samping itu, kulit kura-kura. Mesti nak tahu kan diorang buat apa dengan kulit kura-kura ni. Kalau korang nak tahu, kulit kura-kura ni diorang bakar. Sebab diorang cakap kulit kura-kura ni dia dapat menghalang ribut. Okey, semasa mantra dibaca, kulit kura-kura dicampur dengan daun lada, serbuk lada dan kulit pinang. Okey, 3 bahan tu. Masyarakat Iban juga mempunyai pelbagai adat resam yang masih digunakan sehingga kini. Ia dianggap sebagai pantang larang mengikut kepercayaan mereka yang tersendiri. Pertama, daripada segi aspek perkahwinan, iaitu merisik. Bagi mereka, adat merisik wajib untuk diikuti. Keluarga lelaki akan datang ke rumah keluarga perempuan. Perjumpaan ini dipanggil sebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Yang kedua, bertunang. Ia dilangsungkan dengan cara bapa pihak lelaki akan menanggalkan lapik atau ikat pinggang atau turut dikenali sebagai sebilah pedang sebagai tanda ikatan pertunangan. Selepas ikatan itu terjalin, perempuan tidak dibenarkan untuk menerima sebarang kunjungan daripada lelaki lain.
Akhir sekali majlis perkahwinan atau melah pinang. Mereka akan memakai pakaian tradisional Iban. Tibanya pihak lelaki di rumah pengantin perempuan, satu dan tembakan akan dilepaskan sebagai tanda tetamu sudah tiba. Upacara mandi di sungai juga akan dilakukan sebagai permulaan silaturahim antara kedua-dua keluarga pengantin. Upacara membelah pinang akan dilaksanakan untuk menentukan tempoh jodoh antara pasangan pengantin. Selepas upacara itu tamat, pengantin akan mandi di sungai untuk membersihkan diri jika sebarang kesalahan dilakukan semasa adat dijalankan. Selai kain yang panjangnya 7 ela juga akan dipegang supaya kesalahan mereka akan hilang. Seterusnya, daripada segi aspek kelahiran, selepas bersalin, wanita kaum Iban akan duduk berdekatan dengan unggun api untuk menyembuhkan penyakit ibu yang baru lepas bersalin. Bayi pula akan dibawa ke anjung untuk melihat matahari dan diberi air garam. Mereka juga akan diberikan nama sempena nama nenek moyang mereka. Dari segi aspek kematian pula, mayat si mati akan dimandikan dan dipakaikan pakaian yang baik dan turut diletakkan di tengah-tengah rumah panjang. Barang-barang si mati akan dibungkuskan untuk ditanam bersama kerana mereka percaya ianya adalah untuk berkalan di dunia selepas mati. Sepanjang malam dan siang akan ada orang yang akan ditugaskan untuk menangisi si mati selain daripada keluarga si mati. Tangisan itu dianggap untuk mendoa dan berharap agar dapat menghantar dan bawa si mati ke dunia sebayan ataupun dunia selepas mati. Pengebumian akan dijalankan pada waktu subuh jam 4 pagi. Ahli keluarga akan berkabung. Mereka tidak dibenarkan untuk membuat bising di rumah dan berhias diri. Pinggan yang berbalut kain hitam akan digantungkan di hadapan rumah sebagai tanda berlakunya kesedihan atau kematian. Upacara berserara bungai akan dijalankan untuk mengelakkan roh si mati mengganggu keluarga. Manakala selepas upacara berkabung tamat, upacara gawai antu akan diadakan untuk meraihkan si mati.